ulama-ulama daripada Yaman mari nak dakwah kok dari itu suruh payah tak kita. Tak tunggu maknanya datang mana ulama-ulama dari mana. Kita nak suruh anak kita payah tak kita. Ini dakwah kita. Ada pendakwah yang bukan laut pergi berdakwah di Kanada, dakwah Islam orang Jerman. Tapi kita ni kita. Tidak solat, dosa yang paling besar. Mana solat ada laminan. Yang tidak ada solat baginya, dia ada Islam baginya. Jihad ada bagi kita sekarang. Tetapi jihad harta tadi, nampak? Tarik balik anak-anak kita kepada syurga Allah. Kalau kita tak sebut, tak tegak, tak nasihat, jalan mereka kita nampak. Yang kedua Allah sebut, وَقَارِكُمْ فِي سَعِينَ. Puak yang kedua, akhirat nanti menuju ke dalam neraka. Jadi ingat, daripada rentetan dan peristiwa yang begitu banyak, yang kita adakan perjuangan untuk mengislam diri kita sendiri, anak bini kita, masyarakat, negara, dan kita niat biar itu jangan niat kerana dunia, kerana perempuan dan sebagainya dalam hadis hijrah. Nabi sebut, nampak? Faman kana hijratuhu di dunia ni siwa. Siapa hijrah? Jadi buat amalan sama Allah Rasul, tapi niat kerana dunia, di siwa dia akan dapat. Kalau lima hati atau kerana perempuan, yang siwa dia akan dapat perempuan. Tapi ingat, tidak ada lagi apa yang terjanjikan oleh Allah yang lebih kekal di sisi Allah, iaitu syurga yang menjadi perjalanan terakhir kita daripada yang kita datang awal bersama dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Asal kita dah ada syurga, dia balik semula kepada syurga. Nampak, jangan terpesong sebelum daripada itu kita tak mau neraka. Kita ada dah turun kita, turun bagai-bagai. Ada ulama, ada orang ngajar, ada madrasah, ada kuliah dan sebagainya. Kalau kita ke neraka juga, na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Azhar. Kita mulakan sesi yang terakhir pada malam ini, sesi menjawab soalan-soalan. Ada puluhan soalan yang dikemukakan dan kita akan ajukan kepada Ustaz untuk beliau menjawabnya. Kita bagi masa rehat sebentar pada Ustaz. Saya maklumkan pada tuan-tuan, saya dapat banyak SMS ni laporkan tentang keadaan kita. Dah penuh sampai ke jalan pemimpin, telah penuh sampai ke luar kan. Parking sampai di luar sana. Jadi kita minta maaf atas kesesakan ini. InsyaAllah di lain masa kita akan cuba memberikan yang terbaik pada tuan-tuan. Yang kedua, di stadium insyaAllah. Ya, insyaAllah di stadium. 29 dan bulan 1 saya di stadium. InsyaAllah kalau Ustaz Azhar senang tak? Cantik kan? Kita buat drama. Lain pula lah 29 bulan Januari. InsyaAllah di stadium Indra Mulia. Jadi insyaAllah saya tengah meminang Ustaz Azhar di hadapan tuan-tuan. Dan mudah-mudahan pinangan saya diterima. Jadi tuan-tuan di bawah sana ada jualan kaunter daripada Ustaz Azhar untuk membawa jualannya daripada Terengganu untuk bantu beliau. Kita juga di bawah kaunter sana, meja sana, garaj sana itu ada jualan wakaf untuk Al-Barakah. Begitu juga untuk Aman Palestin yang datang membuat pameran pada malam ini, dan 2-3 lagi yang tuan-tuan boleh beli di sini ceramah saya dan ceramah Ustaz Azhar. Baik, itu Ustaz Azhar telah pun bersedia untuk menjawab soalan-soalan ini. Soalan pertama Ustaz ni soalan anak muda. Jika kita berkawan dengan perempuan ramai-ramai, kita berkawan dengan perempuan dan mereka selalu call kita, adakah haram sembang sesaja saja? Tidak, bro. Baik, soalan pertama, sama-sama soalan macam ni. Kalau tak tidak ni sekali yang ke-33,000. Kita bercakap dengan perempuan dalam telefon, kan kita ramai kenal, disolok, kenal dijabat dan sebagainya. Dalam telefon, jawabnya apa yang kita harus berbuat di luar, maka harus kita berbuat dalam telefon. Apa yang harus kita berbuat dalam telefon, maka harus kita tulis SMS. Sebab fitnah yang paling besar ialah berhadapan. Jadi mukhatab, berhadapan. Cakap dengan telefon kita lebih kurang. Kerana kita tak nampak dia. Kita dengar suara saja. Suara pun kadang-kadang kekal-kekal. Fitnah yang paling besar ialah boleh berhadapan. Orang dengan orang. Jadi kalau orang dengan orang diharuskan pada syarak, maka dalam telefon pun diharuskan pada syarak.
Tapi kalau pada dalam SMS sekalipun dengan tulisan, muka dia tak nampak, so dia tak dengar. Tapi kalau tak ikut peraturan darab, dia haram. Kalau tidak haram pun membazir. Nampak? Dengan sebab kapal ni, keuntungan saja dapat kepada syarikat-syarikat telefon setengah juta satu malam. Token yang kita beli dia masuk setengah juta. Kita tu kapal. Tu kapal lain lah, bukan apa lah. Kalau hidup RM5 satu malam. Tak penyakit tu kan, SMS. Habis buat, dia tanya. Ya, buat apa tu? Apa umpama dia buat? 3 orang dah. 2 proses. Syarikat telefon ke? Itu baru 1 pasang. Dan kalau dia perleh sampai Sarawak, berapa puluh ribu pasangan ada. Nah, betul lah. Betul saja. Tapi saya nak tahu buat apa. 3 orang lah. 4%. Dia kat luar ke kat dalam? Kat dalam. 6%. Kat dalam tu kat mana? Atas kursi, atas lantai. Ataupun orang lah. 4% ni. Belum itu. Ini benda dia nak punya akhirnya. Dia baru masuk. Baru lama. Akhirnya takut jadi. Jadi, syadud dawa'i. Dan yang hakkan perbualan itu benda yang mustahak saja. Wallahualam. Soalan kedua, Ustaz, adakah batal solat menelan air mata yang mengalir dalam mulut? Kata ulama fiqh, bila air mata itu masuk daripada dalam, dia nak ikut dalam konteks ikut. Tapi dia nak masuk air tu. Dia tak keluar. Dia ikut dalam, masuk dalam mulut, telan. Maka dia tidak dikira air mata. Air mata ni bila dia keluar. Bila dia keluar, kita pun masuk. Untuk aku. Dia pun minum air mata dia. Setitik dengan sengaja membatalkan solat. Wallahualam. Adakah sepupu perkahwinan antara laki-laki umur 29 dengan wanita umur 19 tahun? Masalah kafa'ah, masalah sebanding. Yang pertama cari agama, hubung. Yang perempuan orang beragama dan lelaki yang beragama. Yang keduanya adalah keturunan. Yang ketiganya seperti apa benda ni, kita kapal rupa dan sebagainya. Umur tidak masuk dalam kufu, melainkan pada setengah ulama fiqh saja. Berarti kita tengok, kahwin, awal 60, kahwin umur 40, umur 45, kahwin dengan umur 25, syaratnya bahagia hidup. Cuma ulama memakruhkan kalau tua sangat, tidak haram tua sangat. Orang lelaki umur 25, orang 165. Ini makruh. Wallahualam. Orang tanya, Ustaz, dah tua-tua nak buat apa kahwin tak? Dia jawab, dia mau kahwin. Tahu dia mau buat apa. Saya fikir-fikir. Banyak tanya, Ustaz, jika menggunakan mazhab lain dalam solat, dengan saja-saja, boleh tak? Baik, dia banyak juga orang boleh ditanya lagi ni. Kita mazhab Syafi'i contoh. Tapi hari ini nak semayang asal, kita nak semayang mazhab Hambali. Jawab ni boleh, tak ada masalah. Mazhab ni Quran hadis. Dan itu bersumberkan Quran hadis. Tak dengan istihad masing-masing. Yang tak boleh ni, tatabuk ruqah. Kita sengaja berpindah-pindah untuk bermain-main, bersuka-suka atau cari yang mana lebih mudah. Kita nak bermula pada agama, maka hukumnya diharamkan pada syarak pada jumlah ulama. Adapun kita sahaja kita nak melakukan amalan sekali dalam mazhab Hambali, syaratnya kita pakai dalam aturan itu. Kita tahu mana tempat istimbat, mana hadisnya, maka diharuskan pada syarak. Wallahualam. Apakah hukumnya sesetengah pendakwah yang mengatakan serban dan jubah bukanlah sunnah kerana hanya adab orang Arab? Komen Ustaz. Baik, ini pula benda yang selalu kita dengar, benda yang memang sunnah, tiba-tiba tidak dikatakan sunnah. Jadi mereka dikata serban tidak sunnah, kali Nabi lahir itu orang akan serban tak? Bukan sunnah. Jawabnya, ulama jawab, Nabi suka berserban, Nabi suka dengan berkopiah. Almarhum Syekh Hasanin Muhammad Makhluk bekas mufti besar negeri Mesir, disebut dalam kitab dia apa benda ni Fatwa Syar'iyah. Ya, ini dua perkara, al-qalam surah dan imamah. Serban dan kopiah adalah sunnah Nabi SAW dan tidak dapat kita gunakan hujah Nabi lahir telah ada serban, maka dia bukan sunnah. Kalau begitu makan tangan kanan bukan sunnah. Kalau sebelum Nabi lahir orang telah guna makan tangan kanan, dan berenang pun bukan sunnah. Kerana sebelum dia Nabi lahir orang telah pun berenang. Jadi bila datang dalam hadis Nabi suka benda tu, maka itulah sunnah Nabi SAW. Tapi tidak dicarahkan pendakwah nak pakai serban, nak pakai
kopiah, jubah dan sebagainya. Pakai jin 501, baju hacker pun tak ada masalah. Kerana dakwah menyatakan kebenaran, ada orang buat baik. Wallahu a'lam. Baik, ini tentang pakaian, Ustaz. Apa hukum laki-laki yang pakai baju pink dan warna-warni dia orang kata haram? Saya ada baju Melayu pink dan ungu, kalau haram kita nak pakai dah. Pakai macam ni. Tidak ada sebarang hadis pun yang menyebut warna pink dalam larangan-larangan pakaian. Yang adanya pakaian-pakaian yang dilarang, pakaian warna untuk wanita. Jadi kalau benda itu khusus untuk wanita, ataupun sekalipun pada jalan adik kebiasaan, kalau pakai begitu orang puan, maka boleh jadi haram pula orang lelaki pakai. Berarti sebaik-baiknya, kalau warna pink yang terang-terang, jangan pakai orang lelaki. Kerana ini pakaian yang ada ni biasanya khusus untuk perempuan. Tapi kata haram itu bukan haram juga dengan qatai, makruh tahrim. Dengan sebab qiyas daripada hadis yang menjadi sandaran. Jadi makruh tahrim hukumnya haram juga, tapi tak sama dengan haram yang asal. Kerana tidak sebut dengan warna dalam hadis, jangan dengan warna-warna yang disukai oleh wanita. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali kepada masalah persoalan keluarga. Ini tentang masalah nafkah, Ustaz. Apakah kadar nafkah yang ditetapkan Islam bagi seorang isteri? Macam mana kalau mak mertua dapat lebih daripada kadar nafkah yang diperoleh oleh isteri? Nafkah yang wajib asal dia ada 3, yang mutabik dia ada 2. 3 yang wajib, makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Makan minum 2 kali sehari sahaja. Ini yang muhtamat. Pagi sekali, petang sekali, atau pagi atau malam sekali. 2 kali saja yang wajib seorang suami beri makan kepada isteri. Pada mana? Pada kenyang. Mengikut makanan bukan negeri, makanan jenis perempuan yang menjadi isteri. Kalau isteri dia orang Melayu, makan berat, wajib dia beri makan berat. Walaupun dia duduk di Moskow. Dia ikut makanan pasal Arafah betul. Kalau isteri dia bukan makan jenis makanan, jenis makan cikedi. Makan cikedi. Itu tak ada apa-apa. 2 kali sehari sebut dalam kitabnya atau talibin dengan lauknya, bukan nasi saja, mesti ada lauk. Sama ada kita beli, atau suami isteri yang masak, atau suami masak, atau beli benda mentah, isteri yang masak bulan, semua itu tidak menjadi masalah. Atau suami beri duit, yang isteri beli di kedai makan juga 2 kali sehari. Pakaian 2 pasang setahun. 6 bulan 1 pasang. Paling kurang tu qada ya. Kurang pada tu sengaja haram. Dan mana pakaian dia? Duduk rambut, telekung belah luar, baju kurung.